Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di mana jua anda berada? Hari ini tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran. Alhamdulillah. Jadi kita ada pengisian istimewa untuk program Halaqah Al-Ummah pada malam ini. Bersama saya Adli Effendi. Sebelum kita nak mulakan, apa kata anda share dulu video ini dan kita kongsi manfaat ini bersama-sama, kerana malam ini kita ada tamu yang sangat istimewa yang kami bawakan khas untuk episod yang istimewa pada malam ini, insya-Allah. Halaqah Al-Ummah dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPI Malaysia) dengan kerjasama Pasaraya Marhaba Store and Wholesale Sdn Bhd dan Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd serta Restoran Al-Arabi Mata'am. Alhamdulillah, sebelum kita nak mulakan, izinkan saya untuk perkenalkan dua tamu istimewa pada malam ini. Yang sebelah kanan saya tak lain tak bukan yang sangat saya kagumi dan saya memang ternanti-nanti bilalah saya nak dapat bersama dengan sepentas dengan Ustaz, nak dengar kata first hand daripada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Haslin Baharim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz masih lagi pakai nama Haslin Bollywood tu kah? Tu gelaran itu orang yang telah melakapkan saya lah. Takkan saya nak buh nama sendiri macam tu. Orang kata nak glamour pula. Tapi mungkin ialah pasaran. Pasaran. So dengan nama yang telah dipasarkan sebagai Haslin Bollywood, sebenarnya pada hati tu tak ada sekelumit pun nak perasaan kita ni Bollywood, sebab saya bukan Bollywood, saya di Karachi Wood. Karachi Wood, masya-Allah. Saya belah di Karachi, bukan di Mumbai. Itu je lah. Tapi tahun-tahun sebelum ni bila saya tengok Ustaz punya video, bila saya dengar Ustaz menyanyi tu, masya-Allah, dia punya lunak mendu tu memang sebiji Bollywood tu yang jadi syok dengan Ustaz punya ceramah tu. Mungkinlah kombinasi antara kebolehan dan kelebihan tadi tu ialah suara pun ada kan. Wajah tu tak seram mana. Tapi kita garap supaya lebih kata orang ke arah Islamic entertainment untuk masyarakat, because dakwah ni kepelbagaian cara. Betul. Jadi kita tak boleh nak straight sangat. Ada orang tak boleh buat macam tu. So jangan buat-buat, nak buat uduh benar. Betul. Dah lah suara tak ada. Ini pula. Saya kata guruh membunyi geregang-geregang. Cuma nak menteri hujan turun je. Jangan mencemarkan industri. Ada baru statement baru. Jangan cemarkan industri. Betul. So kita buat yang terbaik. Pada saya mungkin orang tanya apa tujuan Ustaz buat gurindam, buat lagu-lagu. Saya melagu-lagukan betul-betul sebab kerana saya anggap dakwah ni kita nak fokuskan kepada Islamic entertainment. Kalau menyanyi saja boleh apa semua. So dakwah pun boleh dalam bentuk nyanyian atau bentuk gurindam. Manusia ni ya kita tak nafikan akhir zaman dia lebih pada nak menghiburkan diri sendiri. Sebab tu cara yang kita buat tu kadang-kadang dengan cara kita menggurindamkan makna ataupun hadis-hadis terbaik-baik syair bagaimana menyebabkan mungkin ada orang yang menitik mata juga. Betul. Lagu-lagu irama Melayu ni pun termasuk yang kata sedih dengan orang kan. Contohlah. Pada kita ni tidak menjadi satu kesalahan. Betul. InsyaAllah ya, tapi itu cara uslub untuk menarik audien bagaimana boleh beri nama ni tarikan untuk menarik ataupun concentration dia orang bila terdengar penyampaian tu. Betul. Masya-Allah, itu ice breaking pertama dalam kita punya musim tahun ini, seperti yang paling lama. Tapi tak apa, sebab ini special episode, jadi kita kena ada special sikit. Esok cuti ni, cuti. Dan di sebelah kiri saya tak lain tak bukan Ustaz Fakhruddin Zainal. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz kita punya residen kata penceramah lah. Maksudnya tiap episod insya-Allah mesti ada Ustaz Fakhruddin. Masa belah ni selalu tukar, tapi saya ni tak tukar-tukar. Tuan-tuan dan perempuan pun boring lah. InsyaAllah lah. Ustaz pun pertama kali bersama dengan Ustaz Haslin mungkin? Betul. Pertama kali dalam pentas dakwah sebegini lah. Sebelum ni kita jadi orang bawah lah, selalu dengar. Masya-Allah. Sesama terjang macam saya juga. Betul ya, Ustaz kata bila kita dengar nyanyian yang Ustaz bawakan, memang kita akan lebih concentrate, kita lebih fokus untuk dengar dakwah tu sebenarnya. Ustaz dia pun boleh nyanyi, tapi dia malu-malu. Dia bila off record dia boleh. Dia on record dia tak mau. Dia kadang-kadang ada orang tawaduk. Dia menyimpan kuku dalam jari dia. Bila tak ada dia mula dia akan cakar kan. Itulah. Dia boleh dia saja dia simpan. Betul. Ada one day dia akan keluarkan insya-Allah. Alhamdulillah, itu dah dua tamu kita pada malam ini. Baik, kita nak teruskan dengan topik perbincangan kita, kupasan kita pada malam ini tentang
sudah tentunya tentang nuzul Quran. Kita nak mulakan dengan Ustaz Haslin, insya-Allah. Ustaz, pengertian nuzul Quran itu sebenarnya apa, Ustaz? 17 Ramadan di Malaysia kita sambut dengan hari cuti nuzul Quran. Jadi sebenarnya nuzul Quran ni saya fahamkan bukan ada pembalahan yang katakan 17 Ramadan ni bukan tarikh yang sebenar turunnya Quran. Jadi mungkin ada tarikh lain. Mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan pengertian nuzul Quran tu, apa sebenarnya nuzul Quran? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Saudara Adli Ya. Ustaz, dan kepada semua para penonton yang sedang menonton atau menyaksikan bicara halaqah al-ummah ini pada malam ini. Dan juga mungkin ni dah cuti ni, di Selangor lah khususnya dan wilayah persekutuan. Jadi kerana mengambil satu peristiwa nuzul Quran. Disebut tentang nuzul ni dalam bahasa mudahnya ayat-ayat mana-mana pun dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Qadar. Kan ada sebut tentang inna anzalna. Arti dikatakan inna anzalnahu tu dhamir tu ya'udu ila al-Quran. Jadi turun an-nazalna maknanya kami turunkan al-Quran lah. Jadi nuzul tu turun daripada mana? Turun dari atas. Jarang bunyi turun dari bawah. Betul. Tu orang jenis tak betul bahasa. Confirm karangan hancur. Kan? Dari Quran telah turun daripada bumi ke langit. Jadi agak-agak kebingungan dia. Dia Bukan bingung tu, bingungan. Jadi dia nak buat kelainan tu. Jadi tu buat kelainan. Jadi turun tu mana hujan turun. Kan? Turun. Jadi hujan turun mana daripada atas, daripada langit. Al-Quran tu ataupun disebut sebagai perpindahan. Maksudnya Quran tu dipindahkan dalam peringkat. Yalah kita lihat nuzul tu Ustaz kan, iaitu dalam 3 peringkat dari Allah ke Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia lah. Lepas tu daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW dalam 20 tahun, 23 tahun lebih kurang. Peringkat-peringkat. Jadi itu makna nuzul Quran. Jadi kalau kita lihat nuzul Quran ini orang kata apa? Satu perpindahan ataupun satu ataupun satu undang-undang, satu kalam yang dikitabkan atau yang telah dibukukan dalam bentuk Rasam Osmani. Jadi kita duduk baca hari ini tu antara Rasam Osmani. Cuma keperluan nuzul Quran ini tidak bukan menjadi satu panduan, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Quran ini for all. Maksud dia segala tata tertib, ilmu disiplin, undang-undang itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam saja tapi untuk semua umat. Ya, mana orang-orang yang bukan Islam pun kalau dia follow Quran, insya-Allah dia akan selamat. Selamat dunia lah maksud dia. Tapi akhirat tu kalau dia tak Islam pun tak boleh. Cuma segi perundangan adalah merupakan satu keselamatan, satu penafian daripada kesesatan dalam hidup. Dan insya-Allah maka Al-Quran ni kita sambut cuti ya. Cuti sebenarnya ialah kita je mencutikan hari kerja sebagainya. Sebab Quran macam saudara cakap tadi memanglah benda tu tak perfect dari sudut tarikh. Bila turun itu ulama khilaf. Kata 17 Ramadan, habis Ramadan tu apa nama tu inna anzalna fi lailatul qadr. Padahal malam 17 ya. Sedangkan banyak hadirin Nabi kata 20 malam ke atas, Nabi suruh cari 10 malam terakhir sebagainya. Lepas tu di sini nak tak dibincangkan sebenarnya, tidak perlu bergaduh, tidak perlu berdebat persoalan bila tarikh. Yang penting memang Al-Quran turun permulaannya secara kata orang, peringkat dikatakan berlaku juga setiap malam ataupun di bulan Ramadan diturunkan kepada Nabi SAW dari sudut bila Nabi bertalaqi dengan Jibril AS tentang bacaan Quran. Kerana barakah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Al-Dukhan ayat yang ketiga tadi ni. Jadi kata orang ni tak perlu kita bincangkan tentang bila turun. Yang penting turun pada bulan Ramadan Al-Mubarak atau Ramadan Karim kita ucapkan orang tu. Maka insya-Allah yang kedua bukan kita nak perlu bincang sangat-sangat lebih kepada topik bila turun dan sebagainya, tapi nuzul Quran tak apakah dia telah turun ke hati kita yang sebenarnya. Sebab tu satu keaiban sebenarnya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tapi kita
langsung tak boleh baca ataupun kita panggil langsung tak tengok Al-Quran. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah. Jadi bayangkan tengok kalau kalam Allah kita baca sudah tentu Allah SWT gembira. So moga-moga ada manfaat dengan perbincangan kita pada hari ini tentang nuzul Quran tu. Mana mudah aja perpindahan kalam Allah, yakni iaitu Al-Quran kalam Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang pertama ke Lauh Mahfuz, peringkat kedua ke from Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan turunnya kepada Nabi sallallahu selama berperingkat-peringkat mengikut sesuaian peristiwa dan sebagainya ataupun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sangat jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz Fakhruddin, mungkin boleh juga Ustaz menambah juga tentang mungkin kelebihan nuzul Quran sendiri. InsyaAllah, silakan Ustaz. InsyaAllah. Jazakumullahu khair. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang dihormati sahabat bertutur dan seterusnya Al-Fadhil Ustaz Aslin. InsyaAllah sebenarnya rasa gerun bila mana bersama dengan para guru ni kan. InsyaAllah, tapi saya cubalah memberi sepatah dua ataupun sedikit pengetahuan yang saya ada ni untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan insyaAllah. Disebut tentang kelebihan nuzul Al-Quran, kita ambil tentang Al-Quran itu sendiri. Kelebihan di dalam bulan Ramadan ini disebut oleh ulama the speciality kan, of Ramadan ada 3 benda. Pertamanya as-siyam, yang kedua al-qiyam dan yang ketiga Al-Quran kan. Kalau kita tengok ada hadis Nabi sebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sebelah siang bulan Ramadan kita penuhi dengan berpuasa. Ini ibadah special di dalam bulan Ramadan, menyebabkan Ramadan itu sendiri menjadi istimewa akibat dari ibadah ini. Iaitu kita berpuasa, maksudnya berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, maka akan diampun baginya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang terdahulu. Itu di sebelah siang. Adapun di sebelah malam disebut dalam hadis yang lebih kurang sama, tapi diubah satu kataan, iaitu Nabi sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan mendirikan solat dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya, dosa-dosa kecil juga yang terdahulu. Adapun dosa besar perlu kepada taubat kepada Allah SWT yang kita tahu ada 3 peringkat dan sebagainya insya-Allah. Baik, itu ibadah sebelah malam, iaitu mendirikan yang kita sebut lah ni sebagai solat sunat tarawih. Menghidupkan malam yang special, tak ada dalam bulan lain, solat sunat tarawih. Walaupun penjenamaan nama itu sendiri datang selepas daripada zaman Nabi, akan tetapi telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi panduan kepada kita. Baik, ini yang kedua. Dan yang ketiga, semestinya dalam bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah sebut Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran dan hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, menjadi panduan, menjadi petunjuk kepada umat Islam itu sendiri. Jadi berkat turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita ambillah kesempatan, ambil peluang. Macam Ustaz Aslin sebut tadi, untuk kita tingkatkan bacaan Al-Quran. Bagi mereka yang mungkin lemah sedikit bacaannya, perbaiki bacaannya. Tidak ada masalah. Jangan kadang-kadang kita terlalu kejar untuk habiskan satu juzuk, tapi tajudnya berterabak. Jadi sayang, takut-takut dalam masa kita nak buat pahala itu kita mengundang dosa daripada Allah SWT. Wal'iyazubillah. Jadi ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita dekat dengan Al-Quran, bersempena dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjawab daripada persoalan daripada saudara tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fakhruddin. Tadi Ustaz ada sebut tentang solat tarawih dan kita bertadarus Al-Quran. Ustaz Aslin, mungkin boleh ada lagi amalan-amalan lain yang boleh kita buat dengan untuk mengisi pengisian pada nuzul Quran kita juga mungkin 10 malam terakhir Ramadan insya-Allah. Silakan. Okey, memang saya Surah Ali macam saya sebut tadi lah. Quran ini bukan sekadar diturunkan saja-saja, mesti ada function dia. Ada tujuan oleh Allah. Setiap benda yang Tuhan buat ada sebab. Orang tu buta tapi dia celak, ada sebab dia. Dia orang tu buta tapi dia telinga dia tak dengar. Mulut boleh bercakap. Ada orang tu bisu pekak tapi mata dia celak atau boleh lihat. Jadi benda yang Tuhan bagi semua adalah merupakan satu sebab ataupun hikmah yang kita tak boleh mengundangnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sama juga hikmah kenapa dia miskin. Sama kenapa Allah tak bagi dia kaya. Mungkin berdasar hadis Nabi SAW, kalau dia kaya mungkin dia jahat. Contoh begitu. Memang dalam hadis sebut. Dalam hadis Bukhari sebut, demi Allah aku tak rasa hampa ni susah. Aku tengok apa ni kaya sangat. Sebab ni hampa bergaduh, boleh bunuh-membunuh. Dan hadis sebut, itu mafhum daripada hadis sahih. Bagaimana yang Ustaz kita sebut tadi, bahawasanya Quran ni diturunkan bukan sekadar kata orang ni untuk bacaan semata-mata. Bukan untuk semata-mata dijadikan sebagai alat orang kata apa ni perundangan semata-mata. Jadi perundangan itu berdasarkan kepada ialah sikap ataupun sosial punya pergerakan ataupun kehidupan. Tapi Quran ni sebenarnya banyak fungsi dia yang kalau kita lihat bahwasanya dengan dengan Quran ni juga memberikan kepada kita satu penawar dalam kehidupan. Orang kata apa, boleh membersihkan jiwa kita dan sebagainya. Sebab tu Quran ni contoh dia. Kita janganlah peringkat dah cuti-cuti macam orang kena demam malaria, tidak pagi petang. Kadang-kadang kita pun bulan Ramadan memang letih, tapi bukan disuruh tidur sebanyak masa. Jadi bila Quran ni pula diturunkan bukan hanya baca untuk sebanyak masa. Sebab berlaku dalam hadis Sahih Bukhari yang kes sahabat Nabi tu, dia orang pergi tempat dia orang nak makanan terputus, itu mafhum daripada hadis. Sebab hadis Muslim tak silap saya. Mohon makanan tu tempat. Jadi orang kata tak ada makanan apa, kata dia. Tapi boleh kalau nak makan, kami hampa kena ubat lu penghulu kami, tu kampung kami. Yang kena sengat apa nama, dia katakan hayah ni ular. Jadi bolehlah kalau gitu, ubatlah. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah aja. Dia embus kat kaki kawan tu atau mana badan yang kena sengat tadi ni, tiba-tiba sembuh. Semua dapat kami ubah. Masa pegang kambing tu, kata kita ni macam penunggang agama apa. Kan nampak, itu kalimah kita lah. Tak adalah hadis maksud dia tu. Kita ni macam penunggang agama, babe. Kita baca Fatihah aja dapat kambing. Ini besar berbaloi, babe. Ini macam boleh buat projek, babe. Kata kan. Ada tambah makrok dia orang lah kan. Ada keluar produk pula. Kan. Lepas tu, ginilah jangan kacau apa. Refer kat Nabi. Ini tengok. Sebab tu Nabi ni sebagai mufassil. Nabi membayyin, Nabi ni mentafsir, mentadqiqkan, mendetailkan lagi tentang bukan ketidakfahaman, kekurangan fahaman. Ini berlaku kan tentang potong tangan kan, dia bergaduh potong di sini, dia buat Nabi dak sini je cukup. Sebab sahabat ni dia macam tu fa'an dia. Sebab tu kalau tak apa nak faham, bukan tak faham, tak apa nak faham, jelaskan biar betul-betul faham. Kita ni hak tak apa faham pandai bercakap dah. Ini masalah. Jadi tanya Nabi, Nabi kata, kamu tak tahu ke annaha ruqyatun. Hadis Bukhari sebut. Kamu tak tahu ke Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah? Oh, bahan ini nampak tak? Jadi sahabat dia nampak Fatihah ni macam Fatihah. Tentang ayat akidah kan, Ar-Rahmanir Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan tentang cerita kemarahan Allah, kelaknatan Allah ke atas golongan Nasara dan Yahudi dan sebagainya. Rupa-rupanya Quran ni merupakan tu penawar bagi masalah hidup orang. Sebab tu kita syifa apa contoh dia. Jadi kita kena faham benda tu. Sebab tu Quran ni dalam bahasa mudahnya memang Quran ni perfect. Yang tak perfect ni kita. Jadi bila dah sampai ke Nabi fatabassama Nabi senyum. Nabi kata, hang tak kalau kita beritahu, hang tak tahu kata Fatihah tu ayat ruqyah. Lepas tu apa ambil kambing? Nak makan nanti ajak aku jangan sekali. Nampak gitu kan? Dia kata, jadi kalau nak makan, nak bukan apa, Nabi nak hilangkan awal. Nabi kata, dah payah-payah sangat nanti, dah nak goreng-goreng semua, dan nak buat masak lemak ke apa benda ke, barbecue ke. Nabi suka ada betih kaki tu, keting tu. Jadi, ajak aku jangan sama ya. Jadi, dia apa ajak ni makan, lepas dia buat bakar, lebih kurang gitu lah. Jadi, tu Quran satu dia. Lepas tu kita lihat benda lain pula ialah, Al-Quran ni, orang kata apa, dia boleh meletakkan kita sebagai golongan orang yang apa nama ni macam ada masalah jiwa. Sebab berlaku di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, sejak semenjak ni kita orang dalam bahasa kita lah, makan tak lalu, mandi tak basah. Jadi dia guna dia kata aku ni serabut lah pokok ni hati aku pasal pot, boleh tak ajak, boleh tak bagi satu apa nama solution how to release aku punya masalah. Ibnu Mas'ud jawab apa? Quran ni. Hang baca atau ni saya ringkaskan. Hang baca ataupun hang dengar orang baca Quran. Tapi kalaulah hang baca, hang dengar orang baca Quran tapi tak boleh, hati kamu masih yang sama juga, maka hang mintalah doa dekat Allah
supaya Allah tukarkan hati baru. Hati baru. Hati baku. Oh, betul. Ini mustahil lah. Maksud dia apa? Satu jaminan Ibn Mas'ud as a guarantor, jaminan kalau hang baca je. Sebab ayat sebut. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Takkan Allah nak bohong. Jadi siapa pun, saya ada cucu. Cucu bila cucu ayat, kita ayat kursi. Contoh dia, ayat kursi untuk ahli jin, betul. Ini mana berlaku. Sahabat yang jin masuk makan rumah dia curi makan tu, nak tetak je kata, kalau boleh awak jangan bunuh saya lah tuan. Kalau cakap jin kan macam Naruto Shippuden dia kan. Ini jin Jepun lah ni. Kan jadi kalau boleh jangan bunuh saya tuan, kata dia. Baiklah kalau macam itu. Kan jadi kalau tuan tak nak saya masuk rumah tuan, tuan baca ayat kursi. Dia kata, kau jangan mengarut beb, kata dia. Kau dalam terkedarah aku punya makanan aku 2-3 hari, kau pandai-pandai nak ajar aku ayat Quran pula. Aku tahulah aku apa Quran, gitu. Jadi kaifiat tu, dia kata, okey aku lepas kamu, pergi. Lepas tu jumpa Nabi, ya Rasulullah, betul ke? Betul boleh itu bohong. Nampak tak? Ayat kursi, ada berlaku zaman yang ke belakang ni, satu pedagang Arab yang di bisnes buah kurma. Jadi bila dia duduk main berjauh daripada Basrah, kata dia, satu tempat dia mari, kurma dah tak habis. Lalu dia orang nak sambung besok lah, sebab ada balance mungkin 1/3 ada bisnes tak habis. Alang-alang kata dia, tidur semalam. Cara homestay lah, bahasa orang putih homestay lah. Tak ada homestay, yang ada satu rumah tu besar, tapi orang tak duduk. Mana tuan rumah? Ini tuan rumah kata, ini kunci dia. Tapi ingat tu, kadang-kadang orang ambil pagi, petang dah bagi balik dah. Buat apa? Fihi ifrit. Dia sebut, fihi ifrit. Pada rumah ada jin ifrit. Ifrit tak ifrit. Ya, aku dah nak cirit dah ni. Aku dah keseharian dah aku dah jual pengen aku nak mandi. Tak kira apa menantak pi lah. Dia kata kedah ni menantang tu kita lepas kan. Memang betul. Dia masuk rumah, jin ifrit kata, wahai engkau kaca tempat aku. Dia kata, apa aku? Aku nak heran kau. Dia baca ayat kursi sampai wala yauduhu hifdhuhuma, piup, hilang. Wal aliyul azim, dia pun tidur. Tu tomorrow morning, early morning. Sekarang putih sikit, nampak cerdik sikit nanti. Dia kata aku nak pergi tengok apa dah terjadi dengan tempat tersebut. Pergi tengok dia terbau, tercium smell something macam kehangitan. Orang bakar daging. Kita cuba bayang bulu rumah tu kan, kita bakar bulu rumah, cium tengok bau dia. Nak kata hangit pun macam sedap juga kali-kali bau kan. Dia gantung. Tiba-tiba ada seorang kata, wahai fulan, laqad ihtarakta ifritan. Manusia, engkau sudah bunuh jin ifrit. Kau sudah bunuh jin ifrit. Dia kata, bima ahraktuhu, dengan apa aku bakar? Ahraktahu biwala ya'udu hafzuhu mawal alim azim. Mana fungsinya banyak. Itu cerita ni di Quran ni, cerita kaifiat, tapi nak bagi tahu benda boleh rilis hidup orang. Percayalah. Kemudian boleh ada masa mudahnya orang katakan syifa sebagai penawar tadilah daripada permasalahan hidup dan sebagainya, insya-Allah. Cuma satu benda, the question mark is, apakah umat akhir zaman boleh mempercayai benda tersebut? Baru kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita ni contoh, berapa ramai yang berani baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi dan petang. Berapa ramai para businessman nak baca ayat tu? Sebab para pendekir ramai. Sebab dalam surah 3 qul tu, qul pertama qul huwallah, tentang kebergantungan kita pada Allah. Allahus Samad. Kita menegur, ya Allah, aku tawakalmu, ya Allah. Apa benda yang aku nak bagi, aku redha. Yang kedua ada qul a'udzu birabbil falaq, ada ayat terakhir min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang yang berdengki dengan kita, bisnes kita, anak saudara kita. Berapa ramai wanita-wanita yang hari ini kadang hari ini pula orang jenis gila bini orang. Dia penyakit side manik ke apa, wallahu alam, tapi memang pelik. Anak dara ramai. Main tapi bini orang. Lah, wah bini dia ni. Laki hantar pagi, petang tengok ikut orang lain. Ini berlaku, saya ni pernah pengalaman kes saya ketika kerja satu tempat. Jadi cari-cari tak jumpa, rupanya duduk dengan jantan lain. Kerana dia apa? Kerana dia telah dipukau ataupun disihir sebagainya. Jadi kesian suami dia. Tapi siapa yang lost contact, siapa pun dah berhenti tempat kerja tersebut, okey lah kot. Tapi saya nak beritahu, dalam hidup kita ni, kalau kita mengamalkan Quran as our protector daripada kejahatan orang. Lepas tu 3 kun insya-Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ada isu kan, kalau buat kerja ni kita macam tak confident, nak cepat give up. Kenapa kita allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lepas tu Nabi kata 3 kali pagi, 3 kali petang.
Bagi ditambah pula nak tidur pun baca juga. Nabi ni baca ni. Tapi kita itu kalau cerita tentang fadail ayat ini Al-Quran memang banyaklah. Cuma sesuai kata ni nak buat macam mana tapi kena faham. Quran bukan untuk baca aja. Tapi untuk diamalkan. Jangan ada kena jin ifrit mari bawa Allahullah izin seronok. Ya, orang kita bila emergency pun nak buat. Ini masalah kita. Orang kata sudah terbola baru nak melantai. Ataupun kata orang ni sudah bila ada hujan baru boleh kena cari payung. Benar? Sediakan payung. Hujan tak hujan sediakan payung. Because payung sebagai penyelamat kita. Kena amalkan selalu. Ya, kena amalkan selalu insya-Allah. Itu antara dia wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita ada banyak lagi nak tanya pada dua panel kita pada malam ini. Kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah kita kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Kali ini dalam episod khas istimewa Nuzul Quran insya-Allah. Sebelum kita nak teruskan, tadi perbincangan kita sangat menarik pada awal tadi. Apa kata anda share video ini, tekan share dan kita kongsi manfaat ini bersama-sama insya-Allah. Okey, kita nak teruskan dengan Ustaz Fakhruddin. Ustaz, selepas kita dengar banyak penjelasan tadi, boleh Ustaz mungkin kongsi dengan kami apakah ibrah yang dapat kita pelajari daripada kisah Nuzul Quran sendiri, insya-Allah. Silakan Ustaz. InsyaAllah jazakumullah khair pada sahabat moderator. Dan sebenarnya bila dah dengar Ustaz kongsi tadi, saya rasa macam nak dengar, teruskan dengar. Kita tak cukup kan. Itulah insyaAllah. Okay, tak cukup setengah jam Ustaz. Kita kena buat episod istimewa kan dapat 2 jam. Ustaz cakap je. Supaya tuan-tuan dan puan dapat manfaat insyaAllah. Baik, tapi saya cuba untuk memberi juga gambaran tentang ibrah tadi kan. Bila mana penurunan ayat Quran, antara ayat yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Allah sebut di mana malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi, pada mulanya malaikat Jibril suruh Nabi baca Iqra. 3 kali Nabi kata ma'ana biqari'in, aku tak pandai baca. Kemudian malaikat Jibril pun ajar satu ayat Quran, iaitu dalam surah Al-Alaq pada ayat 1 hingga 5. Jadi mungkin insya-Allah Ustaz akan terangkan lebih, tapi saya nak ambil ayat yang pertama saja. Ibrah kata dia pengajaran tadi. Nabi sebut, malaikat Jibril sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dimulakan surah Al-Alaq ataupun ayat pertama yang turun kepada umat manusia itu Iqra dengan kata kunci bacalah, pembacaan kan. Jadi hendaklah kita ketahui bahawa dengan pembacaan ini akan membuka ataupun menjadi satu permulaan kepada cabang ilmu. Banyak cabang ilmu.
dengan kita membaca sendiri, kan? Hatta untuk memahami Al-Quran sendiri perlu kepada pembacaan, kan? Mana mungkin kalau kita kata nak memahami Al-Quran tapi kita tak baca Al-Quran langsung. Tak boleh, tak edit pun. Kena baca dulu. Jadi sebab itulah antara mungkin tadabbur yang kita boleh ambil daripada ayat ini, itu apa-apa keilmuan itu sendiri perlu kepada pembacaan. Sebab itulah disebut Al-Quran sebagai dustur al-hayah, perlembagaan kehidupan. Jadi kita ambil apa poin yang ada dalam Al-Quran untuk diadaptasi ke dalam kehidupan kita. Seterusnya Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabb sebagai panduan kepada kita bila mana hendak mulakan apa saja perbuatan ataupun pekerjaan yang ingin kita lakukan, mulakan dengan nama Allah. Sebut dalam hadis, tak silap saya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kan, kullu amrin zibalin la yubdahu fihi bilhamdulillahi rabbil alamin bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap amalan yang dilakukan tanpa kita mulakan dengan mengucapkan alhamdulillah, memulakan dengan nama Allah, maka amalan tersebut aqta, ini cacat, ataupun dari riwayat yang lain disebut ajzam awil abtar, maksudnya apa? Cacat. Jadi panduan yang Allah telah berikan kepada kita setiap kali nak mula pekerjaan apa sekalipun, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kan? Mulakan dengan nama Allah supaya pekerjaan kita itu diberkati dan diberi panduan oleh Allah. Sebab kita tahu yang memudahkan urusan kita ni hanya sahaja Allah, kan? Tidak ada kuasa lain yang mampu memberi kesan kepada kita melainkan Allah izinkan kesan tersebut kepada kita. Dan disebut lagi dalam Al-Quran tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kita kena tahu Al-Khalaq, Allah itu Maha Pencipta. Ini kita ibrah ni, kita kenal siapa itu Allah dan kita kenal siapa itu makhluk. Jadi bila kita tahu Allah itu Khaliq, Maha Pencipta, jadi kita sedar diri kita ni tak ada apa-apa. Kita tahu diri kita tak ada apa-apa, insya-Allah Allah sebut dalam ayat lain, Allah ciptakan manusia dan jin ini illa liya'budun, untuk kita beribadah, untuk kita taat kepada perintah Allah, untuk kita sembah Allah, taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ini makna sembah. Jadi bila kita memahami situasi tersebut, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah sendiri. Sebab kita tahu siapa diri kita. Kita ni lemah, hatta semua yang ada di atas badan kita ni, kan, semua ni nikmat yang dipinjamkan oleh Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak kira nikmat yang telah diberikan kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nescaya tidak mampu untuk kita kira. La tuhsuha, takkan mampu langsung. Jadi ambil peluang ini, insya-Allah ibrah pengajaran daripada ayat pertama yang telah diturunkan kepada umat manusia. Untuk pertamanya kita banyakkan pembacaan, yang kedua nak mula apa-apa mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah, dan yang ketiga sedar bahawa diri kita ini hanyalah makhluk dan bukan pencipta itu sendiri. Jadi kita kenal diri kita makhluk, insya-Allah kita kenal Allah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, kita kenal diri kita sebagai makhluk. Allah itu pencipta kita, dan Quran itu kalam yang Allah tulis, dan kita faham, perlu faham, betul tak Ustaz? Ustaz, kalau apa mungkin yang selayaknya untuk nuzul Quran, macam kita nak raikan nuzul Quran ni, macam mana dengan selayaknya kita nak raikan? Kita perlu ke buat perarakan ke, nak celebrate cuti ni nuzul Quran ni? Mungkin ada cara mungkin yang Ustaz sarankan lebih baik untuk kita sambut nuzul Quran itu sendiri. Silakan Ustaz. Ada leadership tanya kita, tanya dia apa jawapan dia. So dia kena mana pasal jawapan bersama ada. Saya banyak keliru, saya keliru, saya tak apa tahu. ada punya pandangan, pengalaman bila Quran ataupun cuti Quran ni. Boleh jawab sikit. Yang saya faham Tidur. Pengisiannya kita baca Quran. Malam harinya kita tarawih. Lepas tu kita bertahajud. Tapi serasa sih macam sama aja kalau ikutkan apa yang saya buat tu. Saya rasa macam kalau 30 hari tu mungkin sama aja pengisiannya. Jadi macam mana saya nak bagi istimewa tu Ustaz? Pertama gini, kata besok cuti. Kata banyak hari cuti. Fokuslah. Maksud dia kita kata ziyadatul khair, ziyadatul amal. Maksud dia kena tambah amalan tadi ni. Mungkin sebenarnya malam Quran cuti ni, cuba kita habiskan lebih banyak muka surat pada yang semalam di bulan Ramadan. Buat cuti. Pada saya, yalah kita cakap bukan belagak pula kan, maksud dia boleh buat. Extra effort lah. Yes, kena dia boleh buat. Saya tak pandai baca Quran Ustaz. Kau tak pandai, kita ada terjemahan, translation.
Who are you? Are you Chinese Muslim? Are you India Muslim? Mana semua ada terjemahan. Sebenarnya hendak sebut daya, tak nak sebut dari, sebut alasan. Sebab ni pada saya sesuai dengan ayat soalan bila start tadi suratul Alaq tadi, iqra. Makna bila sebut iqra, bukan baca aja. Sebelum baca kena tuan ilmu dulu. How to read tambah ilmu. Lepas itu masuk iqra. Iqra bukan baca. Habis tak arti baca macam mana? Maksud sini ialah kena tuntut ilmu untuk belajar baca. Anak-anak kita pun kita bagi dia sebut A, B, C kan. Boleh baca kerana kita beritahu dia. So bagi tahu tak adalah teaching ataupun ilmu. Kita ajar dia. Tu dia cerdik. Boleh kadang lebih cerdik daripada kita pula. Kita BA, dia PhD. Dengan ilmu tadi. So keduanya peranan ilmu itu kena amalkan. Itu Al-Quran. So iqra' tu maknanya ada dua makna. Double meaning. Pertama, tuntut ilmu. Yang kedua tu amalkan. Berkhusus nama qira'ah ataupun bacaan. So, bacaan macam tu. Sebab tu kalau kita lihat para sahabat dulu, Sayyidina Umar disebut kunna la natajawazu an 10 ayat hatta na'lamha wa na'malaha. Kami tak pernah baca depan Nabi ni 10 ayat lebih, melainkan kami faham dulu, kami amal dulu. Itu kaedah dia orang. Sebab tu Sayyidina Umar hafal Quran surah Baqarah pakai 8 tahun. Ada riwayat mengatakan lama tu. Kita 8 tahun tak wizut tak habis, malah marah anak hang ni bodoh. Dia kita fikir-fikir balik 8 tahun tu, kata buat Sayyidina Umar ni benar ke? Kalau kita dah tomah bagi dekat netizen dia bantai Sayyidina Umar ni. Kita ada bubuh cukup. Silap sikit cakap ada bubuh kita. Jadi Sayyidina Umar ni mesti ada orang yang apa nama Sayyidina Umar ni dia kata orang mungkin dia tak pandai dak. Berdasarkan kepada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kunna la natajawaz an 10 ayat. Mana sehari 10 ayat. Ada dua syarat. Sehari 10 ayat tu kami faham, kami beramal. Kalau tak beramal, dia ubah. Jadi kalau 10 hari, kalau sehari 10 ayat tu dia baca betul-betul nak faham dulu maknanya, bila nak habis khatamnya, cuma nak beritahu pendekatan kepada rasionalnya ialah bukan baca saja. Tu cuba kita buat apa nak buat. Contoh dia kan. Contoh Ramadan ada ayat kata jangan membazir. Try lah buat. Cuba kita bayangkan bila Allah kata membazir itu adalah saudara syaitan. Kita tak malu ke herdikkan Allah, tamparan Allah kepada para pembazir di bulan Ramadan dengan bazarnya. Dia pembazar pagi bila maghrib membuka pembazir. Dia kata saya bayar hotel bayar 1 lebih. Takkan makan sikit, rugi ya. Itu hotel punya kerja. Jangan kena syubhat dengan dosa orang. Hang adalah pahala tak banyak mana. Mulut menteri orang besar. Jangan tambah dosa bulan-bulan Ramadan. Makan meja ni dosa orang. Meja boleh 4 orang dia seorang je lungguk. Tapi haram tak habis pun. Saya dah tengok orang ambil tu dia. Punya daun macam-macam daun. Tengok tu orang bukan lembu. Kan? Salad, daun pucuk putat, daun apa, ulam raja, ulam puteri, semua ada ke dia? Dia jadi macam tamak Ustaz. Dia macam tamak, lepas tu lah tak makan pun. Itu, syaitan pun terkejut tengok dia. Syaitan ke dalam penjara, Sungai Buloh. Kan? Tengok, wait, kata dia. Ufuyo, kata dia. Hello babe, kata hang setan. Memang betul. Ayat ada minal jinnati wan nas. Kan? Lepas tu, jin manusia, jin. Kita setan, nafsu tu setan. Orang duduk didik, tarbiyah lama 11 bulan. Bulan tu je baru lepas. Godaan, tapi tarbiyah dah ada dah. Sebulan tak lari mana nafsu kita ni. Bukan senang nak apa. Lepas tu dengan puasa siang, orang okey semua. Yang tak esok rokok elok je, mulut macam kembung. Gitu. Tapi merik dia bubuh je cukup. Nampak? Sampai dengan Putin. Dia buka puasa dengan rokok dulu Ustaz. Ada agak saya tengok kawan-kawan. Masya-Allah. Jangan dia buat gitu. Makan bukan tu. Sebab mana ada orang usah rokok macam doa. Kan? Allah barik lana usah rokok. Jenis tak rokok dan jamban ni kerja bodoh sebenarnya. Minta maaf bahasa kasar sikit. Jadi jangan buka puasa ada. Ustaz boleh tak kami nak buka puasa dengan setubuh? Ini lagi harum biru. Orang nampak bas sekolah bayangkan sangkis, ni dia nak pergi subuh dulu. Orang nampak tak? Tu kotis geram kadang-kadang orang kita. Dia terjemah ke kepala otak dia. Sebab tu bab ni maksud dia, orang nampak lori ayam. Lori ayam tu bayang KFC dah walau bayang tak sembelih lagi. Maknanya tiba-tiba nak setubuh bisa rokok. Mustahil. Sebab tu, apa kita alat tadi supaya kita baca dan kita amalkan. Wallahualam. Masya-Allah, masya-Allah, lengkap dengan cerita-cerita yang menarik daripada kedua-dua ustaz kita. Alhamdulillah. Okey, kita ada mungkin satu soalan lagi yang kita nak jawab. Kita bagi dua ustaz kita rehat dulu seketika dan kita akan kembali selepas ini insya-Allah.
حق أكل ولا شيء، ما عندنا ولا حبة مصاري، ما عندنا شيء. شلون بكرة بدنا نصوم وهيك. Bulan Ramadan, mereka tetap berpuasa walaupun dugaan mereka sangat berat berbanding kita. Mereka tiada kemampuan untuk meraihkan waktu berbuka dengan hidangan lazat dan berkhasiat, hanya sekadar apa yang ada. Apa saja yang ada, itulah rezeki yang bagi mereka Allah letakkan hari itu. Saya merayu dan menjemput sahabat-sahabat peduli ummah untuk terus menghulurkan sumbangan menerusi www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Episod kali ini Nuzul Al-Quran. Jadi anda dah share ke belum video ini? Mungkin boleh share dulu. Kalau tak sempat nak tengok pada malam ni, share dulu, letak dekat wall Facebook siap-siap. Mungkin lepas dah rehat nanti, lepas kita dah tarawih, dah more, mungkin boleh dapat tengok balik. Kita ulang kaji balik insya-Allah. Jadi kita nak teruskan dengan blog yang terakhir. Mungkin kita nak bagi Ustaz Fakhruddin mungkin bagi kesimpulan keistimewaan nuzul Quran ni. Silakan Ustaz Din. InsyaAllah. Jazakumullah khair kepada sahabat moderator. InsyaAllah sebagai kesimpulan, kita tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kebiasaannya apa-apa yang berkait dengan Nabi, semestinya di sana ada keberkatan. Kan? Sebagaimana sebelum ni saya pernah kongsi, bila mana Nabi, walaupun masa masih kecil, tapi Nabi berada di kaum Bani Sa'ad, maka di sana menjadi subur, tanah yang menjadi subur dan sebagainya. Begitu juga dengan Al-Quran. Apabila Al-Quran dengan Nabi, Al-Quran menjadi kitab yang paling terbaik. Jadi kita ambil peluang di dalam bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, untuk kita membuat penghayatan, menghayati apa yang berada dalam Al-Quran. Macam Ustaz sebut tadi, baca saja, bukan cukup dengan sekadar baca, tapi baca dan amal, insya-Allah. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fakhruddin. Ustaz Haslin, mungkin ada apa yang mungkin Ustaz nak sharing lagi untuk kita, untuk kongsi manfaat Saya insya-Allah. rasa hayati nasi kepala hijau ni sedap. Boleh Ustaz. Ha. Itu kami tunggu, Ah, kami nak tunggu kan. pada awal tadi. Saya dah Nasib tunggu ni, pada awal tadi. Apa nama Ustaz ni, nyanyi. saya dapat rangkap pertama tu. Aha. Sebab dia kata bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Dia bunyi macam ni. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Itu paling penting tu. Memang istimewa sangat-sangat. Sebab tu ambil peluang sahabat-sahabat penonton sekalian. Yalah, jangan tidur aja. Tarik mata ni kalau banyak mana tak boleh timbang kilo. Maksud dia, carilah pahala. Tidur bukan salah, bukan kata tengah tidur langsung. Saya pun tidur juga. Lepas subuh tu baca Quran tadi, saya tidur. Mana gitu kan, tak ambil masa. Tapi jangan tidur. Lepas subuh tidur sampai anjing makin dulu pada kita. Itu masalah kita ni kan, punya teruk. Jadi orang kata apa, ambil peluang, grab peluang Ramadan ni. Dengan cuti pun kerajaan bagi kat kita. So ambil baca Quran gelak. Sebab istimewa Al-Qadar ni bukan kerana malam tu lebih baik dari 1000 bulan, tapi diturunkan Al-Quran. Itu sebenarnya lebih baik dari 1000 kitab. Lebih baik dari 1000 bacaan, lebih baik dari 1000 penghayatan. Menaikkan Quran Al-Karim tadi. So ambil peluang elok,
insya-Allah dalam hidup kita ni be the best, buat yang terbaik. Dengan apa? Dengan kita mengubah sikap, mengubah karakter, mengubah perangai dan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau dah rasa bagus tu, don't feel you are the best. Jangan kamu rasa kamu yang terbaik. Sebab buat baik ni satu kewajipan, rasa baik itu satu dah haramkan dalam kehidupan kita. Ini kadang timbul masalah kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Haslin yang sudi datang pada malam ini dan juga Ustaz Fakhruddin kongsi dengan penonton pada malam ini manfaat dan juga kelebihan malam nuzul Quran itu sendiri. Jadi kita ada beberapa hari lagi untuk kita mengejar pahala Ramadan. Mungkin ada 10 malam terakhir ni adalah masanya untuk kita grab dan juga kita naikkan gear tu. Terus 10 malam terakhir insya-Allah berlumba-lumba untuk mengejar pahala dan redha Allah insya-Allah. Jadi kita akhiri malam ini episod malam ini dan kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam episod akan datang insya-Allah. Jumpa lagi, saya Adli Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.